إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita dan telah kita solat maghrib jamaatan dan akan kita sambung perkongsian kita daripada pengajian Fiqh Taharah, The Science of Purification, di mana sesi yang lalu dan sebelum-sebelum pada itu kita dah masuk tentang wudu, dan kalau kita tengok nota ni sebenarnya dah habis bab wudu, cuma ada lagi poin-poin yang saya miss sebenarnya ya, yang saya akan habiskan pada malam ini. Okey, dan pada last sesi dulu kita ada bincang tentang makruhatul wudu, di mana yang saya nukilkan dalam nota ini ada 3 sahaja. Pertama, berlebih-lebihan menggunakan air yang disebut sebagai al-israf fi isti'malil ma'. Itu disepakati oleh para ulama, di mana bila kita berwudu maka janganlah melebih-lebihkan air. Di atas umum ayat Quran dalam surah Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berlebih-lebihan kerana Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melakukan perkara yang melibatkan berlebih-lebihan. Dan afqal adalah hadis secara khusus memang ada diriwayatkan dalam beberapa nas, antaranya diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Amru an Syu'aib an abihi an jaddihi, di mana ada orang datang tanya Nabi tentang wudu, dan Nabi mengajarkannya wudu ya. Fa'arahu salasan summa qala man zada faqad sa'a wa ta'adda wa zalama atau kama qala. Nabi kata wudu beginilah, masa tu Nabi wudu 3 kali. Dan siapa-siapa yang berlebih-lebihan atau buat lebih daripada ini, maka dia telah ta'adda, mana melampaui batas ya, wa asa'a, dan telah melakukan perkara yang tidak sempurna, wa zalama, dan dia telah zalim ya. Dan saya dah baca dulu di mana Rasulullah SAW tidak berwudu dengan air yang banyak ya. Hatta kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Nabi hanya berwudu dengan satu mud saja. Mud ni kira macam apa dia panggil lah, kana Nabi yatawadda bimuddin wa yaktasilu bi sa'in ila 5 amdad. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Nabi berwuduk hanya dengan 1 mud, dan Nabi mandi dengan 1 gantang, paling banyak pun 5 mud. Mud ni alamak, dia panggil apa, yang ceduk berah apa semua panggil apa? Cupak ya. Bukan ceduk cupak. Paling tepat cupak lah ya. Tapi cupak orang Arab ni tuan-tuan, 2 genggam orang lelaki dewasa. Cupak banyak ni ya. Cupak bukan cupak kita. Cupak kita dengan tempurung yang paling besar sekali. Kalau kat Kelantan cupak tu tempurung yang paling besar tempurungnya. Betul tak? Tak pernah tengok? Itu bukan cupak orang Arab tu. Itu cupak kita. Cupak yang diiktibarkan dalam syarak ialah macam ni ya. Cupak tu jadi Nabi berwuduk secupak saja. Secupak ni lebih kurang tak sampai 1 botol mineral air yang pak kecil tu berapa ml? Ni kecil sangat ni. Pak biasa-biasa berapa ml? 500 kan? Lebih kurang tu je. Kurang lagi ya. Sebab tu kita tengok orang berwuduk dalam YouTube ya, kadang-kadang 1 botol mini botol yang 500 ml tu boleh wuduk 2 kali. Mana kata separuh aja, betul. Hatta dalam nas yang lain daripada Abdullah bin Zaid dalam Sunan Ibnu Majah, kana Nabi yatawadda bi sulusai mud. Nabi berwuduk hanya dengan 1/3, bukan 1/3, 2/3 mud. Tadi 1 mud, 1 cupak ya. Ini 2/3 cupak. Kurang lagi. 1 cawan air, 1 cawan air je kot. Nanya kalau kita wuduk macam tu ya, macam susah kan? Boleh ya, boleh buat aja. Tapi kita memang tak capai standard tu lah ya. Jadi miss lah kita dari sudut tu ya.
saya pun macam tuan-tuan juga sebenarnya. Tapi kalau saya buka pipe tak adalah buka sikit je. Kawan saya arwah dah tuan. Dia buka pipe tak ada tangan tutup. Buka pipe tak ada tangan tutup. Dia pun komplain juga. Pelik lah mu wudukmu ni. Ada pula kata ke dia, punuh lah kepala pipe tu. Macam-macam je tak. Tapi dah meninggal dah, arwah dah ya. Dia dulu kerja pasal dia engineering kan. Lepas tu dia berhenti kerja jadi dia bertahfiz. Dia kata dia nak berkhidmat untuk surau. Dia pun orang yang dah ada ni, dia orang yang senang jugalah. Kakak dia pun kontraktor besar, dapat projek tu macam tuta kan. Dia bantulah kakak dia secara belakang tabir lah ya. Dia buat projek ke apa. Tapi tak on floor lah. Tapi meninggal dah, ni cerita lama dah ya, 10 tahun lepas lah. Baik. Jadi macam tu, jangan berlebihan ya. Sekatilah ataupun pandai-pandailah tuan-tuan. Kemudian melebihi 3 kali basuhan. Itu termasuklah konteks berlebihan lah ya. Meninggalkan apa yang disunahkan. Itu memang makruh juga ya. Kita dah sebut tentang sunanul wudu, benda-benda yang digalakkan disunahkan ketika berwudu. Kalau kita tak buat maka ia jadi makruh. Walaupun ada juga segelintir kata khilaful aula, dia tidak makruh, dia hanya tidak afdal saja. Macam kita bincang tu hari, sunat wudu baca bismillah, kita tak baca bismillah. Yang standard mazhab Syafi'i makruh, dan itu pendapat majoriti para ulama. Kerana sunnah Nabi ni kalau kita tinggalkan dia jadi makruh, bukan hanya applicable dalam bab wudu, tapi macam bab semayang, macam bab puasa. Kalau sunnah kita tak buat saja, tak berdosa tapi makruh. Itu majoriti para ulama. Dan sebahagian kata khilaful aula, mana tidak makruh, cuma tidak afdal. Kita telah meninggalkan yang bagus, yang baik. Tapi tidaklah makruh ya, kerana makruh-makruh makna dibenci oleh syarak. Adalah khilaf di situ. Tapi kita ambil yang standard, of course dalam mazhab Syafi'i, sunnah kita tinggalkan jadi makruh. Ya, sebaik-baiknya kita lakukanlah setakat yang kita mampu ya. Dalam konteks makruh yang semis hari itu ialah ini mungkin kita jarang buat, tapi ada disebut dalam buku fiqh di mana kita tak digalakkan ataupun dimakruhkan jika kita berwudu dengan dibantu oleh orang lain. Dia panggil al-isti'anatu fil wudu ya? Kerana Nabi SAW tidak dibantu dalam bab wudu melainkan dalam keadaan keuzuran. Bila Nabi uzur ataupun ada hajat atau keperluan tertentu, baru Nabi dibantulah, kerana Nabi ada pembantu-pembantu dia tersendiri. Ya. Jadi sebaik-baiknya tidak dibantu. Adapun ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi dibantu tanpa apa-apa masalah ni ialah hadis yang tidak sahih. Antara yang famous jugalah dalam buku fiqh yang lama-lama kan, hadis yang diriwayatkan di mana katanya apa nama Nabi dibantulah, tapi dia tidak sahih. Kalau Nabi dibantu tu masuk dalam konteks-konteks yang perlu kan. Macam itulah cerita dia. Dan memang ada hadis kata An-Nawawi yang sahih Nabi memang tak bantulah. Antaranya ialah kana Nabi yatawadda bi ghairi isti'anatin. Nabi ni Nabi ni berwuduk tanpa dibantu. Kalau ada hajat, ada keperluan bantulah, tapi kalau tak ada apa-apa dia tak dibantu oleh orang lain. Dan adalah hadis yang lain, innala nasta'inu ala wudu. Ada juga hadis tu banyak disebut dalam buku fiqh. Nabi kata kita ni tidak dibantu dalam bab wudu, ataupun kita ni tidak memohon pertolongan dalam bab wudu. Cuma hadis tu dia tidak sahih lah. Baik, tapi jangan bantu. Okey, lagi yang dimakruhkan juga ialah at-tanshif fil wudu. Tanshif makna lap. Anak pun ada kain lap ni. Anak pergi mana-mana kain lap ni memang bawa aja. Ya. Di mana majoriti para ulama termasuk yang standard mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahawa tidak lap itu sunnah. Tarkut tanshif sunnatun. Kalau kita tak lap sunnah. Majoriti ulama beberapa begitu. Ya. Tapi mereka tak sepakat dari sudut lap. Yang standard mazhab Syafi'i, kalau lap makruh. Saya tak tahulah majoriti ulama lain kata makruh atau tidak, tapi kalau mazhab Syafi'i memang lap tu jadi makruh lah. Kerana Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada isteri Maimunah, Nabi diberikan kain untuk lap, Nabi tak ambil. Utiya bimindin falam yamassahu. Nabi tidak ambil. Sementara wuduk ni ibadah. Dan kita menghilangkan
kesan-kesan ibadah adalah tidak digalakkan. Ya. Bila kita wudu, air dia tu air lebihan ibadah lah. Jadi kalau kita lap tu macam kita menghilangkannya, itu tidak digalakkan. Dan mungkin lagi ada alasan-alasan lain. Jadi dia berkata makruh lah. Ya. Walau bagaimanapun sebagian mengatakan bahawa tidak makruh, tidak makruh. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini cerita dia kalau tak ada hajat, tak ada keperluan dan tak ada apa-apa keuzuran. Kalau ada keperluan, okey. Macam kita pakai spek ni, kalau tak lap nanti air muka menitik kat spek, satu hal pula. Saya memang lap. Lagi satu, saya kalau tak lap tak selesa. Saya basah-basah ni kurang sikit. Ya tak? Mesti nak lap aja. Jadi kalau ada hajat dan keperluan tak ada isu. Ini kalau saja-saja nak lap ya. Nawawi kata harus. Ya. Tak lap itu sunnah, tapi lap harus. Itu yang disebut dalam buku beliau sebahagian lah, macam dalam Syarah Sahih Muslim, dalam Al-Majmu', hatta dalam Rawdatul Talibin. Cuma dalam Minhajut Talibin saja dia kata makruh, tak silap saya. Cerita dia macam itulah ya. Kalau tak ada apa-apa tetap payah lap. Tapi kalau ada keperluan tu lap lah, tak ada masalah. Tapi kalau lap, ulama tak sepakat lah. Ada kata hilap, ada kata makruh, ada kata harus. Ya. Kerana dalam hal ni saya lihat ada 4-5 pendapat, dan ulama tak sepakat dalam bab tu ya. Tansyif amat penting sekali. Pasal apa ada ulama kata lap harus? Kerana ada juga riwayat Nabi lap. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Qais bin Sa'ad. Nabi lap. Walaupun ada pertikaian lah hadis tu dari sudut sahih, ada kata dhaif, macam itulah cerita dia. Tapi bila digabung keseluruhannya, pendapat yang mengatakan bahawa tak lap itu sunnah, bagus. Tapi kalau lap tu harus. Itu juga ada pendapat yang ada hujah yang bagus lah ya. Jadi bagi saya tak ada masalah sama sekali. Terpulanglah ya. Kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan tak payah lap lah. Itu lebih baik ya. Baik. Itu bab makruh yang saya miss. Maknanya saya tengok balik ceramah tak ada dalam bab tu. Okey, kemudian yang last juga ialah tempat-tempat digalakkan berwudu. Akhir sekali, dalam nota saya tak masuk kan. Di mana tuan-tuan, secara umum kita digalakkan berwudu all the times. Saya dah baca dulu hadis Sauban. Nabi kata la yuhafidhu ala wudu illa mu'min. Itu hadis Abi Daud. Tidak menjagalah wudu itu melainkan dia adalah seorang yang mukmin. Mukmin ni mesti dia sentiasa menjaga wudunya all the times. Dia wudu bukan hanya untuk sembahyang, tapi dia sentiasa dalam keadaan wudu. Dan Nabi mengakui orang ni dia mukmin. Ya. Dan alhamdulillah, saya secara personal pun banyak saya dalam keadaan wudu. Ada juga tak ambil wudu kan, tapi saya tidak berwudu hanya untuk solat. Saya sentiasa dalam keadaan wudu. Baik, itu nombor satu. Dan bila Abi Rabah pun dalam Sunan Abi Daud, bila Nabi tanya pada dia, aku dengar tapak kaki kau dalam syurga, apa yang kau buat? Dia kata ma asabani hadasun illa tawaddatu indaha. Aku tidak berhadas melainkan aku berwuduk pada ketika itu. Ya. Jadi antara sebab Bilal telah masuk syurga. Masuk syurga dah lah pasal Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Walaupun dia masih kat dunia lagi, satu kelebihan yang besar. Bila Nabi balik, Nabi tanya dia, ada riwayat dia jawab, aku tak wuduk melainkan sembahyang 5 waktu. Sembahyang sunat wuduk. Ya, ada juga aku tidak azan melainkan aku sembahyang 2 waktu. Dan dalam hadis yang sama dia pun ada sebut ma asabani hadasun illa tawaddatu indah. Aku tidak berhadas melainkan aku berwudu. Jadi sebab bila antara ini adalah dia sentiasa menjaga wudunya. Ya, jadi wudu ni ibadah yang besar. Ya tak? Jangan kita hanya berwudu ketika hendak solat saja. Biarlah kita dekat dalam wudu setiap masa ya. Walau bagaimanapun secara khusus ada tempat-tempat kita digalakkan wudu specifically. Specific places. Pertama ialah bila kita nak berzikir kepada Allah. Termasuk zikir ni baca Quran. Dan ulama qiyas juga dalam hal-hal yang lain seperti belajar, mengajar, apa lagi. Ya. Kerana Nabi SAW ada banyak kes baginda diberi salam, kemudian baginda tak jawab salam melainkan setelah baginda berwudu.
Ya, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Muhajir bin Qunfus, dan ada hadis Ibnu Jaham Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ya. Dan ada kalanya Nabi tak ambil wuduk, Nabi tayamum. Orang bagi salam ke dia, dia tak ada wuduk. Dia pergi kat dinding, akbala ala jidar, famasaha wajhahu wa yadayhi thumma raddahu. Nabi tak jawab. Nabi pergi kat dinding, Nabi ambil debu, Nabi tayamum, baru Nabi jawab salam. Ya. Itu hadis Ibnu Jaham, ya. Sahih Muslim atau Bukhari, macam itulah. Tapi kalau hadis Ibnu Umar, Muhajir bin Qunfus ni memang depa bagi salam, Nabi tak jawab lah. Hatta tawadda summa radda alaih, sehingga Nabi berwuduk, kemudian Nabi menjawabnya. Dan ada hadis Nabi kata, karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Itu poin dia. Aku tak suka berzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan aku bersuci. Kalau salam ni, jawab salam pun Nabi tak jawab melainkan ada keadaan berwuduk, lebih-lebih lagi lah zikir-zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, bahkan baca Quran. Afdalu zikri tilawatul Quran wa annal matlub min tilawati tadabbur. Kata Nawawi dan Al-Azkar, seafdal zikir ialah baca Quran. Ya, tetapi yang dimaksudkan dengan baca Quran itu ialah tadabbur, memahami maksudnya, maknanya, bukan baca saja. Tapi dia zikir yang paling afdal lah. Jadi lebih-lebih lagi lah, ya. Satu zikir, ya. Lebih baik kita berwuduk lah, mana kita bebas daripada hadas kecil dan afwah hadas besar. Tapi tak ada wuduk pun tak apa. Ini cerita disunahkan secara spesifik. Okey, yang kedua ialah ketika tidur. Ini pun saya ada sentuh sebelum ni. Di mana kalau boleh tidur tuan-tuan, jangan tidur bila wuduk. Without ablution. Tidur biar ada wuduk. Saya tak pernah tidur tanpa wuduk. Malam lah, siang ni kadang-kadang tidur aja. Ya tak, pasal siang tidur sekejap. Lepas-lepas zuhur, nyengge, nyerah. Tapi kalau malam, memang saya akan ada wuduk lah. Of course lah, sebelum kita nak tidur, kita masuk tanda, kita buang air. Alah-alah, wuduk lah, apa lagi. Ya tak? Kalau tak boleh wuduk yang perfect, wuduk yang simple. Yang simple pun perfect juga. Yang kata kalau simple tak perfect. Ya. Kerana Nabi mengajar in spesifik. Antaranya hadis Al-Barra. Hadis ini masyhur sekali dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi mengajarnya, idza ataita madja'aka tawadda' wudu'aka lis-salah summa taja' ala shiqqil ayman summa qul. Nabi kata bila awak wuduk, ni famous sekali, masyhur sekali. Kalau tuan-tuan belajar adab tidur pun mesti ada wuduk. Tak mungkin tak ada wuduk. Kalau dalam buku zikir-zikir muktabar lah. Kalau buku zikir tak muktabar saya tak tahulah. Pasal buku zikir dalam market kita ni macam-macam. Ya. Tapi kalau hak muktabar, buku zikir yang besar-besar dikarang oleh ulama-ulama kita memang ada. Ya. Hatta Nawawi dan Azkar pun dia sebut. Kerana di samping doa atau zikir tu dia ada wuduk dulu. Nabi kata wuduk dulu baru baca zikir ni. Jadi Nabi kata bila kamu nak tidur atau kamu mendatangi tempat tidurmu, kamu wuduk dulu and then kamu tidur di atas lambung kananmu sebab menghadap kiblat lah. Kemudian Nabi kata baca ni, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fatu amri ilaik. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Allah tak ingat, hari baca pun lupa. Allahumma aslamtu macam mana dia dah baca semua every night, masih tak pernah miss. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fatu amri ilaik wal jahtu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manjan illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya. Tuan-tuan cek lah kat internet. Zikir sebelum tidur. Kalau ada zikir tu tuan-tuan tengok maksud dia sendiri, ya. Dan Nabi kata bila kamu baca begini, idza mutta fi lailatika mutta ala fitrah. Bila kamu mati, kamu mati di atas fitrah. Apa maksud fitrah? Bersih berdosa lah. Matilah Islam lah. Macam itulah cerita dia. Dan Nabi kata waj'alhunna akhir ma tatakallam bihi. Dan Nabi kata waj'alhunna akhir ma tatakallam bihi. Dan jadikanlah zikir ni, bacaan ni benda terakhir sekali yang kamu sebut sebelum kamu tidur. Belum tidur tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan baca ayat kursi, tuan-tuan baca 3 kul sapu ke seluruh badan, tuan-tuan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian tuan-tuan baca amanah Rasul kalau tuan-tuan belum lagi baca amanah Rasul pada malam itu. Ya tak? Amanah Rasul dia tak disunahkan spesifik masa tidur, dia waktu malam. Tapi kalau malam tu tuan-tuan tak baca lagi, bacalah waktu tidur tu. Nabi naik Isra' Mi'raj,
berjumpa dengan Allah Ta'ala, boleh kata berjumpa dengan Allah, kata Allah nampak pula kan. Jadi isu sekarang ni. Allah Ta'ala bagi kat Nabi berapa benda? Yang kita tahu semayang. Bukan semayang saja. Nabi bagi 3. Allah Ta'ala bagi 3. Hadis Abu Zar yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Pertama, Allah Ta'ala bagi semayang. Prayers. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi amanah Rasul. End of surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir. Sampai habis lah ya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala beri pengampunan kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar selagi mana dia tidak syirik pada Allah. Ya. Dan ada kelebihan tertentu di mana Nabi memang suruh baca amanah Rasul dan Sahih Muslim daripada Zaid bin Arqam dan selainnya pada waktu malam hari. Kalau tak baca, masa tidur kita bacalah. Ya. Okey, apa lagi yang tuan-tuan buat? Adab sebelum tidur. Doa yang ada lah, bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Banyak lagi doanya. Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim, jambi fafili zambi. Ini semua adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Memang adalah adab tidur. Bismillahirrahmanirrahim, jambi bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfaz bihi bima tahfaz bihi ibadika salihin. Ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyaklah. And sekali apa? Yang mana? Ada yang mana? Okey, apa 5 tu? Yang mana tu? 5 tu? Okey. Allah Ta'ala mas, tahu saya tak ada. Ada mana? Okey, jap nanti saya bagi komentar yang tu. Okey, tak kisahlah tuan-tuan nak baca yang mana. Tapi yang spesifik sebelum tidur, itulah adabnya, itulah sunnahnya. Tadilah baca ayat kursi, baca yang saya ajar tadi. Kemudian lambat lagi nak tidur, buatlah apa-apa lah. Nak baca Al-Baqarah ke, baca Al-Imran ke, nak selawat Nabi ke, nak baca Al-Fatihah ke. Tapi tutup dengan doa ni. Tutup dengan doa ni. Ya. Dan kalau kita tutup dengan doa ni, Nabi kata kalau awak mati dalam iman, mati di atas fitrah, ya. Baik, haji yang tadi hadis Aisyah, Nabi ajar 5 perkara. Saya tak pastilah hadis yang mana. Tapi kalau dia sebut sebelum khatam Quran, Qul huwallah disunahkan baca sebelum tidur. Kalau melibatkan khatam Quran, tak tahulah, Allah Ta'ala alam lah. Tapi yang disunahkan baca sebelum tidur 3 qul tu tiup pada badan. Tak tahulah dia rujuk hadis yang mana. Tapi kalau selawat dia tak termasuk adab sebelum tidur. Ada dhaif kot. Tak tahulah. Tapi selawat hasnati tudu dengan tidur, setahu saya tak termasuk dalam sunah-sunah tidur selawat. Yang spesifik lah, tak termasuk. Tak tahulah kan. Saya dah banyak baca buku zikir bab adab sebelum tidur ni. Tak tahu pula ada hadis tu. Allah Ta'ala alam lah ya. Kalau dapatkan tag boleh tunjuk kat saya. Saya pun tak tahu juga. Tapi dia kata kalau ada masuk selawat, setahu saya tak ada. Selawat dengan adab sebelum tidur dia tak termasuk. Allah Ta'ala alam lah. Nak selawat tak salah, selawat lah. Dia atas umum ibadah selawat tu. Tapi kalau related dengan tidur, Allah Ta'ala alam. Mungkin saya tak tahu, tak jumpa lagi atau macam mana ya? Tapi kalau ada tag tu boleh tunjuk saya. Saya pun tak tahu juga. Ya? Okey, jadi tutup doa tu ya. Cerita dia hadis tu ajar wudu lah. Jadi jangan tidur tanpa wudu tuan. Kalau boleh lah, kalau boleh ya. Okey, 2 lah. Kemudian yang ketiga ialah janabah, berjunub. Di mana setelah kita berjunub, jangan tunggu tidur. Berwuduk terlebih dahulu. Karena Nabi idza kana junuban la yanamu wala la yakulu wala yashrabu wala yanamu illa yatawadda wudu'ahu lis-salah. Sahih Bukhari atau Muslim, Aisyah kata Nabi bila dia berjunub, dia tak akan makan, dia tak akan minum dan juga dia tak akan tidur melainkan dia akan berwuduk terlebih dahulu. Dan saya personally memang amalkannya. Saya mesti wuduk dulu baru saya tidur lah. Makan tak lah. Minum pun tak lah kot. Tapi kalau berwuduk, tapi kalau tidur memang kita tidurlah keadaan wuduk ya, kalau boleh ya. Dan Umar pun Sahih Bukhari tanya Nabi, ya Rasulullah, ayar kuruna ahadun wa huwa junubun, boleh tak kami tidur dan kerana junub? Nabi kata na'am, ya, idza tawadda wudu'ahu lis-salah. Kalau dia berwuduk terlebih dahulu seumpama dia berwuduk untuk solat. Nabi benarkan ya.
Dan begitu juga kalau dia nak muawadatul jima', dia nak ulangi jima', sama juga. Yalah, isteri 3-4 orang. Dia nak repeat kan. Ini isteri pertama, after that dia nak pergi isteri dua on the same night. Suka hati dia lah kan. Mandi dulu lah. Sorry, berwuduk dulu sekurang-kurangnya. Ya. Karena hadis Abu Sa'id itu dah Sahih Muslim atau Bukhari, Nabi suruh wuduk dulu. Man ata'alau summa arada an yu'awid falyatawadda fa innahu ansha' lil wudu. Nabi kata kalau awak dah buat benda tu, awak nak ulang balik. Maybe on the same wife ataupun different wife, tak kisah. Tapi Nabi kata wudu dulu, fa innahu ansha' lil wudu. Ia akan menyebabkan diri kamu lebih bertenaga. Oh, bertenaga tu. Saya terjemah begitu. Ansha' ni makna macam mana terjemah? Ansya ni mana kuat lah, tenaga kuat, aktif macam tu lah ya. Jadi dalam keadaan junub ni kalau boleh kita jangan dalam keadaan tidak berwudu. Dan berwudu ni meringankan junub kita. Dan memang ada hadis Nabi Daud di mana orang yang berjunub tidak didekati malaikat. Sebab itu majoriti para ulama memakruhkan jika kita tidak mandi wajib, melainkan jika ada alasan-alasan tertentu, hajat-hajat tu keperluan tertentu. Ya. Ya Allah, takkan nak mandi tengah malam sejuk, tak payahlah mandi, tidak makruh insya-Allah. Ya. Tapi kalau saja-saja melewat-lewatkan, mengelak-elakkan itu makruh, termasuk saya nak mazhab Syafi'i. Pasal ada hadis Nabi kata, hadis Ibn Abbas tu dalam Bukhari, dalam Sunan Abi Daud, Jibril tak dekat kalau orang tu tidak mandi sedangkan dia berjunub. Kalau boleh percepatkanlah mandi kalau tak ada apa-apa keperluan, ya. Tapi kalau kita ada keperluan, dia harus semua wuduk lah kalau boleh. Dia meringankan ya. 3 kan. Kemudian keempat ni bagi orang yang memikul jenazah juga digalakkan wuduk secara spesifik kerana ada hadisnya. Ada Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas di mana Nabi kata man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Dan itu hadis yang sahih, termuat dalam buku-buku fiqh classically dan juga moden. Nabi kata siapa-siapa yang mandi jenazah, mandi. Sunat tak wajib. Pasal kita mandi jenazah ni, kadang badan kita terkena air dan seumpamanya kena kotoran, mandilah. Tak ada kata kena badi ke apa, tak ada. Pindah benda tak baik daripada mayat-mayat kita, tak ada. Ini khurafat semua ni. Ya. Dan kalau kamu memikul jenazah itu, Nabi kata kamu berwuduk sahaja. Ya. Cerita dah begitulah. Waman hamalahu falyatawadda. Kalau pikul dia tak mandi, sunat wudu. Tapi kalau nak mandi lebih baiklah kata para ulama ya. Cerita dia begitu. Kami tuan-tuan orang Jawa, kalau kita menziarahi orang yang mati, orang tu mati, kita pergi ziarah rumah dia lah. Jenazah ada kat rumah. Kalau balik tak mandi memang kena marah. Padahal tak sunat mandi pun. Saya bukan orang Jawa, tapi isteri saya orang Jawa. Kalau tak mandi boleh dimarahi lah. Layak dia panggil kan. Balik layak mesti mandi. Pakat mandi dah kau. Tak tahulah ada kepercayaan karuk di sebalik tu, saya tak tahu. Mungkin ada. Asalkan tidak ada apa-apa sekali. Orang yang mati tu dia jahat macam mana pun, dia tak baik macam mana pun, dia tak pindah mai kita. Tak ada. Hatta ada juga kepercayaan mengatakan bahawa kalau orang tu tukang mandi jenazah, tak digalakkan dia sembelih haiwan, nanti haiwan tu jadi keras. Saya pun duk fikir, apa kena mengena haiwan tu dengan kerja buat dia sebagai orang mandi jenazah. Unfortunately, sayang sekali sebagai ustaz pun ada sebut benda ni. Kalau tuan-tuan biasa tengok ceramah di YouTube lah, kalau tuan-tuan tak biasa tengok, tuan-tuan kita tak jumpa lah kan. Ya. Saya tak, I cannot find any connection. Saya tak dapat connection. Daripada mana? Apa kena mengena saya sebagai pemandi jenazah ni dengan lembu yang akan saya sembelih masa korban tu, yang menyebabkan lembu jadi kerah lah apalah. Ya. Saya tuan-tuan personally sembang dengan tukang sembelih haiwan di Australia, orang kita tapi banyak tahun duduk sana balik. Dia ni kira pakar lah bab sembelih ni. Ya. Dia kata betul orang dulu kata kalau nak sembelih, tak suruh celep ada sini lah, bur di mata pisah. Kalau sembelih tu kena kepit telur lah. Sama Azim, silap minta maaf. Mana kena kepit kan, jangan terkangkang. Macam-macam petua dia kata. Saya pun tak tahu apa connection semua tu dengan ni benda ni. Ya tak ada connection apa-apa dia kata. Sebenarnya yang menjadikan haiwan tu lembut, sebenarnya pertama senjata yang kita gunakan, dia mesti betul-betul tajam. Ya. Dan memang itu diajar dalam Islam.
Kalau betul-betul tajam, insya-Allah dia lembut. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sorry. Macam mana hadis tu? Tak apa. Dari sudut senjata yang kita guna. Yang kedua, haiwan tu jangan bagi dia stres. Dia lah kata begitu. Pasal dia pakar. Dia sembang dengan saya. Saya ajar fiqh makanan di Ampang. Fiqhul At'imah, the science and food and beverage. Saya ajar bab tu. Saya fiqh ni bukan ajar ibadah saja. Sini saja ibadah. Saya ajar fiqh ibadah, saya ajar fiqh muamalat, saya ajar fiqh munakahat, saya ajar fiqh jenayah, saya ajar fiqh macam-macam fiqh saya ajar. Situ saya ajar fiqh makanan. Kebetulan di masjid tu sebelum tu tak pernah ada. Ada kawan tu, seorang haji lah. Dia bila tu dia nyembang dengan saya. Dia kata saya setuju hak ustaz mengajar tu. Sebab saya personally pun tak setujulah dengan petua-petua yang ada. Kerana saya orang lama. Dia kata kalau kita jaga sembelihan kita dari sudut alat yang digunakan betul-betul tajam. Ini kami buat kursus di Australia. Ya. Negara Australia ni ataupun sebahagianlah negara luar ni kan, dia ambil berat bab sembelih-sembelih haiwan ni. Dia tak nak zalim pada haiwan. Kita dulu pun ada wakil-wakil luar negara datang observe, menyelia tengok cara-cara penyembelihan kita supaya tidak menzalimi haiwan. Betul. Saya dulu kan uruskan korban, pergi ambil lembu lah dekat ladang-ladang yang ada. Ada orang pun bagi tahu. Dia kata kami ni raya haji ni sebelum PKP dulu lah akan didatangi oleh beberapa orang daripada Australia. Dia kata Australia tak silap. Dia nak tengok kita orang punya penyembelihan ni macam mana, dia punya macam SOP dia lah. Orang luar negara walaupun dia non muslim, dia jaga babak haiwan tu tak bagi zalim. Kita jeruk haiwan ikut dan aja. Orang Islam sian haiwan tu. Lepas tu nak lembu. Okey, senjata mesti tajam. Yang kedua ialah haiwan tu tak boleh stres. Ya. Batu di luar negara tuan-tuan, di tempat kita pun ada amalkan juga. Haiwan sebelum disembelih, dia akan alihkan dulu elektrisiti yang ringan untuk memberi keterangan kepadanya. Ada buat macam kita rasamas kan? Rasamas pula. Ayam mas kan? Under KSA brand, dia ada kilang dia di apa nama, di Mid Valley, bukan Mid Valley brother. Glenmary. Ayam dia ni KFC ambil, ayam mas ambil, adalah beberapa company, tapi dia punya tu di situ. Saya pernah pergi dulu sebab saya dulu memang pengurus restoran. Jadi saya ada buat lawatan ke situ. Saya tengok ayam sebelum dia sembelih, dialihkan dulu di bawah arus elektrik yang ringan. Low voltage electricity lalu. Dan di sana pun dia buat, dia kata. Dia haiwan ni kita kena tenangkan dulu. Bila haiwan jadi stres, itu yang kulit dia keras. Ini kita, bagaimana kita melih haiwan macam kita? Tak stres kawan tu. Lepas tu keras Ada dia sembang dengan saya. Dan kalau kita lihat dalam syarat memang Nabi aja. Hadis Syaddad bin Aus dalam Sahih Bukhari, innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Idza zabahtum fa ahsinuz zibha. Fal yuhid syafaratahu wal yurih zabihatahu. Kena molek hak Nabi ayat tu. Nabi kata Allah Ta'ala telah menulis ihsan kepada setiap sesuatu. Kamu kena buat baik kepada setiap sesuatu. Bila kamu bunuh dengan baik. Kita nak bunuh pesalah, tak boleh bunuh dengan elektrik, tak boleh bunuh lemahkan dia, buang daripada bukit bangunan tinggi. Kena pancung. Pasal apa? Itu Allah Ta'ala nak Islam suruh kita cepat kan. Dia ada mati cepat. Ya tak? Dan Nabi kata bila kamu sembelih pun sembelih dengan baik. Tajamkan alat sembelihanmu dan rehat-rehatkanlah haiwan sembelihanmu. Nabi ajar dah, kita tak ikut. Ada kita rehat-rehatkan haiwan kita. Pakat khejung habis lembu tu. Stres lembu tu. Lepas tu jadi kerah. Wallahu ta'ala alam. Jadi balik pada yang tadi. Balik pada yang mana? Lupa mana tadi? Sebelum cerita pasal haiwan tu kat mana? Sebelum tidur. Apa kena mana? Jadi zikir, kemudian tidur, kemudian junub. Lepas dah tidur masuk junub dah. Lepas tu jenazah tadi. Ya tak?
Jadi saya tak tahulah apa tujuan dia suruh mandi, ada kepercayaan ke apa, saya pun tak pernah tanya. Tapi dia orang tua suruh mandi, saya mandi je lah. Malah nak melawan dia tak. Tapi sebenarnya dia tak ada kena-mena. Kita ni babak kepercayaan ataupun kadang-kadang tu lah susah juga kan. Okey. Dan yang kelima tuan-tuan, last azan dulu, tu saya sambung. Yang kelima ni dia panggil apa? Nanti saya sebut after ni. Penutup kepada wuduk ni lah. Lepas ni kita bab lain dah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati al-qa'imah ati Muhammadan subhanahu Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Jadi 4 saya sebut tadi ya. Okey, yang kelima ialah ketika mandi wajib. Juga disunahkan in spesifik. Di mana sebelum tuan-tuan nak mandi wajib, tuan-tuan berwuduk terlebih dahulu. Kerana ini memang praktikal Rasulullah SAW. After this, bab mandi, nanti kita akan hurai in detail lah ya. Kata Aisyah, Nabi, dan bukan Aisyah seorang, isteri dia yang lain lah, macam Maimunah ya. Itu semua adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Saya kira sepakat para ulama tanpa khilaf bahawa sebelum kita nak mandi wajib, yustahabbu al-wudu, digalakkan kita berwuduk.
Macam Aisyah katakan, karena Nabi idza iktasala minal janabah bada'a fa yaksil yadayhi thumma yaksil farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah. Nabi bila nak mandi wajib, Nabi akan membasuh tangannya, membasuh kemaluannya, dan Nabi akan wuduk seumpama dia wuduk dalam solat. Mandi wajib ni dia ada dua lah. Satu yang paling minima, mandi aja. Itu Nabi ajar dalam beberapa hadis. Ya. Satu lagi ada step-step dia. Ya, yang kita akan belajar in detail dalam bab mandi nanti. Itu yang kelima kan. Dan akhir sekali yang keenam ialah kita berwuduk digalakkan lah ya. Yang keenam ialah kita digalakkan berwuduk setiap kali selepas solat. Ya. Walaupun kita ada wuduk. Kerana ada hadis yang jelas dan sahih Muslim atau Bukhari tak silap saya. Daripada Buraidah katanya, kana Nabi yatawadda li kulli salah. Nabi sentiasa berwuduk untuk setiap kali solat. Ya. Dan memang tuan-tuan sebelum Nabi hijrah, dan memang pada peringkat awal Nabi berwuduk setiap kali nak solat. Daripada awal Nabi jadi Nabi tu ataupun masa Nabi berada di Madinah tu, Nabi nak semayang je wuduk, nak semayang wuduk. Fardu ni lah ya. Pada pembukaan Mekah, Fathu Mekah tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah, baru Nabi baru Nabi solat dengan satu wuduk, 5 solat. Allah Ta'ala bagi keringanan. Tapi pada peringkat awal, tiap kali nak semayang memang kena wuduk. Dan di atas umum ayat wuduk yang saya baca tu, di mana Allah Ta'ala perintah kalau nak semayang wuduk, ya alladzina amanu idza qamtu ila shalah faghsilu wujuhakum, sampai habis. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, bila kamu nak solat wuduk kan. Itu surah Al-Maidah yang turun di Madinah. Jadi peringkat awal memang Nabi nak semayang je wuduk, nak semayang wuduk, fardu lah. Tapi bila pembukaan Mekah, ujung-ujung tu Nabi nak tunjuk benda ni telah diringankan oleh Allah, di mana dengan wuduk yang sama kita boleh saja semayang daripada fardu kepada fardu yang lain. Contoh semayang maghrib ni sekarang ni tak batal lagi kan, isyak jari takkan ambil wuduk yang baru. Tuan-tuan semayang saja dengan wuduk yang ada, harus, kerana ia telah diberi keringanan oleh Allah. Pekat awal tak boleh, tapi at the end of the day dibolehkan. Ni baru 2 waktu. Nabi SAW tunjuk contoh sampai 5 waktu. Salat Rasulullah bi wudu'i wahid jami'as salawat, ataupun as-salawatul khams. Nabi semayang dengan satu wuduk ke semua semayang atau 5 waktu semayang. Telah diberi keringanan. Walau bagaimanapun ia telah dijadikan sunnah. Dia tak wajib, ia pindah jadi sunnah. Di mana digalakkan kita berwuduk bila kita telah solat fardu lah, walaupun kita masih ada wuduk. Dan itu yang standard sekali di sisi mazhab Syafi'i, dan saya rasa pendapat majoriti. Ya. Dia dalam konteks tajdid wuduk. Pernah dengar tajdid wuduk? Tajdid wuduk ni mana memperbaharui wuduk. Kita dah ada wuduk, ya tak? Kita nak wuduk balik, tak batal lagi. Apa hukum dia? Hukum dia ialah ada banyak pendapat. Dalam mazhab Syafi'i saja ada 5 pendapat. Pertama sekali ialah sunat tajdid secara mutlak. Awak semayang ke, awak tak semayang ke, awak buat ibadah ke, tak buat ibadah ke, asalkan awak tak sambung daripada wuduk kepada wuduk. Pukul 10 pagi wuduk, tak ada buat apa pun, semayang belum, baca Quran belum, zikir belum, tak buat ibadah apa-apa. Ya tak? Lepas tu bila masuk Zuhur ataupun after that kita nak wuduk lagi, boleh tak? Dia kata boleh. Ini pendapat ulama besar juga. Antaranya Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Dia ni Syekh Syafi'iyah, Syekh atau Tok Guru Imam Syafi'i dululah. Dia ni guru Imam Ghazali tak silap kot. Tapi pendapat itu ditolak oleh ulama-ulama kita. Antara An-Nawawi sendiri, dia kata hadza gharibun jiddan. Ini pendapat yang asing sekali. Ya tak? Kita tak buat ibadah, nak tajdid buat apa? Jadi dia menolak pendapat itu. Walaupun dia ulama besar, tapi pendapat itu tidak diterima lah. Ya. Yang kedua ialah disunatkan tajdid sekurang-kurang kita telah melakukan ibadah-ibadah tertentu. Mungkin kita dah baca Quran, mungkin kita dah zikrullah, mungkin kita dah sujud syukur, sujud tilawah atau seumpamanya. At least ada ibadah kita buat. Ni saya kira hak paling ringan lah, hak paling ringan. Kalau nak tajdid, saya kira harus. Walaupun sebagai ulama kata tidak sunnah. Mazhab Syafi'i tak ambil yang tu. Itu pun ulama Syafi'i yang besar juga, nama dia Abu Muhammad Al-Juwaini. Sama-sama Juwaini, tapi sama-sama era lah, tahun 5 Hijriah. Tapi dia hak ni Abu Al-Ma'ali, hak ni Abu Muhammad. Yang ketiga ialah disunatkan kita tajdid kalau kita dah buat ibadah yang kerana dia kita wudu. Haji wudu tadi untuk apa? Untuk baca Quran. Jadi kalau haji dah baca Quran, seperti niat haji nak wudu tu, haji dah sunat tajdid. Tapi kalau haji niat wudu untuk baca Quran,
Tapi haji pergi buat ibadah lain, dia kata tak sunat juga. Yang ketiga, itu siapa mendapat berita, siapa lupa, ramai ulama kan. Kita kalau baca banyak jadi bela juga akhirnya. Okey, yang keempat ialah disunatkan kalau kita sembahyang fardu saja. Sembahyang fardu je. Kalau tak fardu atau buat ibadah-ibadah selain solat fardu tidak sunnah. Ini pun antara tokoh-tokoh mazhab Syafi'i juga, Al-Fawrani dan ramai lagi. Tapi yang paling standard orang nombor 5 ni. Solat. Sama ada kita tolak solat fardu atau solat sunnah. Selagi kita tidak solat, tidak sunnah tajdid. Bahkan sebagai memakruhkan. Ini yang paling standard dalam mazhab Syafi'i, yang dipilih oleh An-Nawawi, Al-Imamul Baghawi lebih dulu pada beliau. Dan kalau boleh kita amal hak ni lah. Kalau tuan-tuan ada wudu, rajin sangat nak tajdid. Kalau tak semayang lagi, tak payahlah tajdid. Tapi kalau nak tajdid juga, mungkin nak ambil pendapat orang kata sunnah tadi, terpulang. Tapi saya bagi tahu yang paling standard. Dan tak silap saya majoriti lah, tak silap. Wallah ta'ala alam. Ya. Cerita dia tajdid ya. Jadi macam sekarang kan, sunat pergi tajdid ya. Tapi tidak wajib. Tengoklah yang memudahkan bagaimana ya tak. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita dah habis bab wudu ya. Next nanti kita masuk al-mas'u ala khuffain. Ada soalan tak? Ada tanya apa-apa? 10 minit lepas Isyak. Okey, was-was dia skop lain. Kalau kita was-was, memang ada ulama menggalakkan kita ambil wuduk balik. Tapi itu bukan tajdid. Itu dipanggil berwuduk untuk mengalahkan was-was. Itu bukan tajdid. Tajdid ini kita ada wuduk, kita nak wuduk balik. Tapi kalau kita was-was, dia bukan dalam skop tajdid. Bila kita was-was, kita ada wuduk ke tak ada wuduk? Kita ada wuduk ke tak ada wuduk? Ya, standard dalam mazhab Syafi'i, of course di sini majoriti ulama ialah ambil hak yakin. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Itu kaedah dia dalam qawaid fikih. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Itu qawaid kuliah kubra. Kalau kita syak, ambil hak kita yakin. Aku batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Ambil hak tak batal. Tak perlu pergi wuduk. Dan tak sunnah pun, walaupun ada yang kata sunnah juga. Ada ulama ni, ya, kalau awak syak wuduk ke tak wuduk, dia ambil wuduk untuk menghilangkan syak. Awak ni was-was, cerah bini ke tak cerah? Cerah bini ke tak cerah? Pergi cerah, dia kata, hilangkan syak itu. Ada juga kata, seriously. Kita banyak baca buku fiqh kan, nak hilangkan syak. Sebenarnya cara menghilangkan syak yang paling bagus, yang paling standard dan dipilih oleh para ulama, standard one, muktamad, ialah kira hak yakin. 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat ke 4, ambil 3. Tapi ada option lagi tu, nanti kita belajar nampak subsawi. Ini sebab dalam bab wudu kan. Ada hari-hari mai syok semua, nanya ambil 3 semua. Ada option lagi, bab semayang tu lain sikit. Tapi kalau bab wudu, ambil hak kita yakin lah. Wudu ke batal ke tak, ambil hak tak batal. Tak perlu tajdid. Dan tak masuk skop tajdid pun setahu saya. Nanti tak? Batal ke tak? Ambil sorry. Aku wuduk ke belum? Kira tak wuduk lagi. Pasal tak wuduk pasti. Yang syak ialah dah wuduk atau tidak. Batal ke tak? Yang pasti awak wuduk tadi. Syak ni hanya batal saja. Jadi cerita begitu. Tak perlu tajdid. Kira ada wuduk lagi. Nampak? Okey, Ji, apa? Okey. Baca Quran tak perlu wudu. Baca ke sentuh ni? Baca Quran tak perlu wudu. Okey. Masa semayang? Dah habis semayang, kita mengaji, kita wirid lah. Okey. Habiskan bacaan? Boleh. Pasal membaca Al-Quran tak mewajibkan wudu, tak perlu wudu. Dia nak sentuh mushaf tu, nak sentuh Quran tu baru ada maknanya baru wajib kita berwudu. Tapi kalau baca Quran tak perlu. Teruskanlah, habiskan je lah. Dah habis baca Quran, pergilah ambil wudu. Nak sentuh Quran tu.
Kalau boleh dia ambil wuduk baru simpan Quran. Atau mana? Atas lantai. Takkan letak Quran atas lantai kot. Kalau letak Quran atas lantai kena ambil. Kalau Quran duduk atas lantai, kita ada wuduk ke tak ada wuduk, kita kena ambil Quran tu. Pegang Quran, majoriti ulama mewajibkan wuduk. Ya, maksudnya kalau tak ada apa-apa, kita ambil wuduk lah. Melainkan kalau kita ada keperluan-keperluan tertentu yang tak dapat dielakkan atau seumpamanya, memang ataupun bolehlah kita ambil pendapat yang tak perlu wuduk. Saya dah hurai dulu rasanya, tak perlu hurai lagi ya. Okey, okey. Sentuh Quran ni tuan-tuan. Baca Quran tak ada isu ya. Baca Quran tak ada isu. Sentuh Quran ni memang ulama tak sepakat. Adakah perlu bebas daripada hadas kecil dan hadas besar? Ataupun dalam arti kata lain, perlu tak kita ada wuduk? Ya. Memang sebahagian kata tak perlu atau tak wajib, tapi itu minoriti. Ia adalah pendapat Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri. Mazhab Ahli Sunnah juga, tapi dia kata tak wajib. Dan kita lihat hujah-hujah dia agak kuat jugalah dalam bab ni. Alasan dia tu pasal Ibn Hazm ni kira ulama hebat juga ya? Dan hari ni pun kita banyak amalkan daripada beliau ya? Majoriti tak benar kan, Pak mazhab, termasuk ulama-ulama dalam mazhab masing-masing dia tak benar lah ya? Dan masing-masing ada hujah masing-masing sebenarnya. Ada ulama dia agak longgar sikit, macam Imam Malik. Kalau ada kita dia kata kalau ada keperluan tu, mari kita mengajar dan seumpamanya, kita tak perlu ada wuduk lah. Macam tu lah cerita dia. Tapi kalau tak ada apa-apa, kalau boleh kita jangan tak ada wuduk lah. Kena ada wuduk lah kalau boleh. Tapi saya akui lah benda ni khilaf. Kalau kita belajar dan kita nak ambil pendapat yang tak perlu wuduk pun bukan tak boleh, boleh aja. Tapi kena belajar lah. Tapi majoriti kata wajib wuduk. Atas saya sendiri pun saya mengamalkan menyentuh Quran ni saya berwuduk. Melainkan kalau saya mengajar memang awal-awal saya ada wuduk. Dan bila saya terbatal wuduk dalam keadaan saya mengajar, kadang-kadang saya menyentuh juga Quran, kerana saya tak boleh tinggalkan kelas saya. Kalau saya tinggal kelas saya nak ambil wuduk baru nak sentuh Quran, bergaduh, tumbuk habis budak-budak saya. Adalah dalam setengah-setengah keadaan tertentu. Tapi kalau saja-saja nak sentuh Quran tanpa wuduk, saya tidak amalkan. Ya, tapi saya tak katalah pendapat tu tak betul. Kerana bila kita belajar, kita lihat macam menyentuh Quran tu macam lebih kuat lah, Allah Ta'ala alam. Ya. Dia sebenarnya dalam bab ni dia terhad. Ya, maaf lewat sikit. Lagi 3 minit kita berhentilah. Apa nama dia dalam surah apa tu? Sana lupa, lama tak tengok bab ni. Allah Ta'ala kata la yamassuhu illa al-mutahharun. Surah apa tu? Tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Al-mutahharun di sini sebahagian kata malaikat. Ya. Dan sebahagian kata dia adalah orang-orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar lah. Ya. Hadis Nabi tuan-tuan sebenarnya tidak ada hadis yang orang kata yang banyak ataupun yang betul-betul top macam adalah Sahih Bukhari ke apa, tak ada. Dia ada hadis dalam buku-buku sunnah seperti Muwatta Imam Malik, dan itu dia surat-surat yang Nabi hantar yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazm, di mana Nabi kata la yamassul Quran illa tahirun. Ya. Dan ada hadis Ibnu Umar, Nabi kata la tamas al-Quran illa wa anta tahir. Yang kamu sentuh Quran melainkan kamu suci, ataupun tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Macam itulah maksud dia. Tapi hadis itulah. Ya, jadi di atas ayat Quran tu, di atas hadis-hadis yang saya sebut tu, dia kata wajib wuduk lah. Tapi kalau Ibn Hazm dia balas balik. Dia kata ayat ni bukan orang yang sentuh wuduk, orang yang baik. Kita ni malaikat. Hadis tu pula dia kata bukan hadis yang boleh dipegang, kerana hadis tu surat yang Nabi hantar pada orang lain. Dia bukan betul-betul hadis lah. Adalah perbahasan dalam bab ni. Ya. Cerita dia kalau kata khilaf lah, memang khilaf lah. Tapi majoriti kata tak boleh, adalah segelintir kata boleh. Kalau belajar tak apalah, macam budak-budak tak apa. Hatta kita orang tua pun kalau kita belajar dan menyebabkan kita suka untuk ambil wuduk, boleh saja kita ambil pendapat yang tak perlu wuduk tu. Nampak dalam setengah-setengah keadaan tu dibolehkan. Ya. Hari ni banyak dah kita amalkan pendapat minoriti pun.
Tengoklah macam mana. Tapi asalnya tak boleh kita melainkan berwudu. Itu asalnya. Kalau boleh kita ambil waktu lah. Tapi dalam setengah-setengah keadaan boleh saja kita amalkan yang tak perlu wudu. Tengoklah macam mana. Ya, terpulanglah. Ya, insya-Allah boleh. Okey tu. Aku luka Raza. Ya. Alah apa? Okey, berlapik yang tak boleh tu bukan sebab kita bersentuhan, sebab kita tak sentuh Quran. Kita menanggung Quran. Kerana dia ada dua skop. Satu menyentuh Quran, satu menanggung Quran. Hukum dia sama saja. Kadang kita tak sentuh kuning Quran, kita letak kain atas. Kita sentuh. Tak apa, yang tak boleh kita bawa. Bawa pula. Jadi kalau Haji ambil Quran bu dalam kain, dia tak menyentuh. Memang kita tak sentuh Quran, kita sentuh kain. Tapi bila bawa dipanggil menanggung. Sebab masul Quran wa hamluhu, menyentuh Quran dan menanggungnya, dia dalam bab yang sama. Melainkan kalau kita tanggung tu Quran duduk dalam tu macam-macam benda lain lah. Ada dengan handphone, ada dengan macam-macam benda lain, tak apa. Kerana kita tidak hanya membawa Al-Quran, tapi kita bawa yang lain. Sama juga kalau kita tak ada wudu, kalau boleh kita jangan ambil Quran yang betul-betul Quran. Ambil Quran yang ada benda lain macam tafsir, macam tu lah. Kerana kalau kita pegang kitab tafsir, walaupun dalam tu ada Quran, kita tak diwajibkan berwudu kerana ada benda lain. Tafsir of course lah lebih banyak daripada Quran, cerita dia gitu. Jadi kalau kita nak bawa juga tak ada wudu, buh benda lain. Bawa sekali dengan Quran, itu tak apa. Ya, insya-Allah taala. Macam tuan-tuan ada Quran kecil kan? Betul tak? Tuan-tuan nak suruh tanda buang air. Takkan nak tok luar Quran tu. Tok dalam baju, tok dalam beg, boleh. Jadi masuk tanda buang air, ambil wudu, lepas tu boleh sentuh. Kerana Quran bila dia disembunyikan, of course lah kalau ada benda-benda lain tak apa, boleh. Ya, duduk dalam beg ke, duduk dalam baju kita ke apa, tak apa, kita tak sentuh dia. Cuma kalau dalam baju ni seolah-olah macam kita membawanya, tapi dah kita tak ada pilihan, maka dibolehkan. Itu dipanggil ibtanul Quran. Lain lah, mana kita membatinkan Quran, maka boleh. Yang tak boleh ni kita bawa masuk Quran bergetang tak boleh. Of course lah ada yang dalam handphone kita apa gitu ni. Selagi kita tak buka mushaf tu, kita tak diwajibkan berwudu. Tapi kalau kita buka mushaf aja, dikira kita membawa Al-Quran. Dan menyentuhnya pun tidak boleh. Mereka ada wudu. Tapi kalau kita tutup, dia tak apa, dia software. Ya tak? Insya-Allah taala. Boleh tu? Aku Gaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.